Tuan-tuan tahu tak, satu hari Nabi balik dari perjalanan musafir, balik rumah Sayyidina Aisyah ni selalu hidang ayak kat Nabi. Apabila Nabi minum, Nabi akan tinggal sikit dekat Aisyah radhiyallahu anha. Apabila tinggal sikit, Aisyah akan minum, ambil berkat. Kan? Kita ni tak tinggal dah. Dan kalau tinggal pun tak ambil berkat, abang ni tak habis minum. Kan? Tak macam sunnah Nabi. Ni boleh praktikal. Dan Nabi ni, Aisyah dia akan minum tak mana mulut Nabi. Macam tu Nabi akan minum tak mana mulut Aisyah. Nahabak kata cinta. Lepas tu balik musafir tu Nabi minum. Nabi minum dalam keadaan lambat. Tapi tak berhenti. Aisyah kata, aku pelik awak Rasulullah tak tinggal kat aku. Selalunya Rasulullah akan tinggal ayak kat aku. Hari ni Rasulullah tak tinggal ayak kat aku. Dia lepas minum, dia tengok Nabi mau minum, alhamdulillah. Dia pun ambil cawan yang ada sikit macam ni. Ada sikit wakil sebenarnya. Dia minum, ya Allah, rasa masin, tuan-tuan. Rupa-rupanya Nabi tak bagi dia minum. Sebab apa? Dia buat ayak, dia buat garam, tuan-tuan. Tinggal dia malam ni, kita sambut malam ni 8 Rabiul Anwar, 8 Rabiul Awal. Jadi saya ingat Syekh Fahmi Zamzam. Saya ingat dia masuk bulan Rabiul Awal, saya teringat dia. Dan dia meninggal bulan Rabiul Awal. Dan dia sebut sendiri dia nak meninggal bulan Rabiul Awal. Hari tahun tu tahun Covid, dan dia meninggal pada bulan Rabiul Awal. Kalau tak silap saya jatuh pada 12 Rabiul Awal. Allahu Akbar. Ustaz Fahmi Zamzam, nak habaq kata dia ni kalau masuk bulan Rabiul Awal, dia akan cerita tentang Syama'il Muhammadiyah. Dia akan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan saya teringat ayat yang selalu dia baca waktu masuk bulan Rabiul Awal. Dia kata pada qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dalam surah Yunus, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah, iaitu Al-Quran. Wa bi rahmatihi, rahmat Allah. Rahmat apa dia? Dengan utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabidzalika falyafrahu. Dengan dua perkara ni, tuan-tuan, bergembiralah. Kita ni kena bergembira dengan dua perkara ni. Kalau tak sabit dua perkara ni, kita tak selamat di dunia dan tak selamat di akhirat. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nikmat iman dan Islam. Nikmat yang sangat besar. Dan nikmat iman dan Islam ni dikuatkan dengan Al-Quran, yang mukjizat Nabi SAW, yang Nabi tinggal walaupun Nabi dah tak ada. Nabi tinggal Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka bergembiralah kamu dengan dua perkara ni. Huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kamu ada kat dunia ni lebih baik daripada apa yang kamu ada kat dunia ni. Rumah besar, kereta besar, jawatan besar, harta banyak, tu semua tak nilai, tuan-tuan. Nilai dia makhluk je nilai. Di sisi Allah tak ada nilai pun. Rumah besar, jawatan besar, kereta besar, bini besar. Bini besar. Nah, abang kata tak ada apa pun. Untuk orang puji, ya betul. Jawatan besar, lagi jawatan lagi besar. Sampai orang berebut jadi Perdana Menteri Malaysia, kan? Lagilah jawatan besar, lagi orang suka dengan orang nak sebut nama dia, kan? Jawatan besar, harta banyak, kan? Orang pandang dia sebut harta, tak ke mana harta. Tapi carilah ilmu. Ilmu ni dia kembali pada zati, pada jasad kita. Kalau kita ada ilmu, dengan ilmu ni mai kuliah, insya-Allah. Dari mai kuliah, saya ni duk mai sini bukan saya mai mengajar, saya mai belajar. Lagi saya baca banyak, lagi saya jumpa guru, lagi saya suka kuliah, lagi banyak ilmu Allah Ta'ala yang berlimpah ruh. Itulah hak Nabi SAW. Tuan-tuan kena tahu, hak Nabi ni ada 4 perkara, tuan-tuan. Saya ingat Habib Zain sebut kat sini 4 perkara. Yang pertama dia memuliakan Nabi SAW, beradab dengan Nabi, kan? Berakhlak dengan Nabi. Dan Nabi ni diutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak.
Orang ni kalau tak ada akhlak, tak ada adab, orang tak ada adab ni tak sempurna iman seseorang tu. Nabi kata tak ada iman orang tu kalau tak ada dua perkara ni. Kalau ada dua perkara ni, apa dia? Yang pertama dia bakhil. Na'udzubillah min zalik. Bukan orang beriman, orang bakhil. Yang kedua dia su'ul khuluq, buruk akhlak. Ni Nabi kata bukan orang beriman. Orang beriman tak sepatutnya ada dua perkara ni. Yang mana saya mengaji dalam kitab Sulukil Murid, Syekh Abdullah Al-Haddad sebut dua perkara juga. Kita ni berjaya sebab dua perkara. Tadi Nabi sebut dua perkara. Kita berjaya selamat dengan dua perkara. Yang pertama dia bertakwa kepada Allah. Orang yang berakhlak ni lagi ilmu banyak, lagi dia khusyuk, lagi tawaduk, lagi orang rendah diri. Hilang sifat takabur, hilang sifat sombong. Elok akhlak dia orang yang bertakwa. Yang kedua dia, orang tu baiknya berjaya dia, selamat dia, banyak niat. Saya sebut tuan-tuan, kita ni kena banyak niat lah. Niat nak buat baik. Walaupun saya tabung jalan, duit tak bawa, tapi niat nak bagi, dapat pahala. Tapi ni niat pun tak ada. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi yang Nabi sebut, tak sempurna iman, tak ada iman orang yang kedekut. Na'udzubillah min zalik. Ni dua ni yang selamat kita kat dunia. Dengan dua lagi, Abdullah Al-Haddad kata, dua lagi membinasakan kita, tak selamat di dunia. Yang pertama, dia putus harapan rahmat Allah. Kita ni tak bergantung dengan Allah. Yang kita duk mengaji tasawuf ni, nak bagi bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Macam mana Nabi SAW hidup ni, dia mengaju dekat Allah. Bila mengaju dekat Allah, orang yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada masalah, sembahyang dan sabar. Sebab wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Taala tu dekat, dekat dengan orang yang dekat, yang sentiasa letak harap ke Allah. Jangan ada sifat putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang putus asa, orang yang tak ada harapan, orang ni orang yang akan binasa, orang yang tak selamat, kata Abdullah Al-Haddad. Yang kedua dia, orang yang ada sifat ujub, syok sendiri. Kena jangan syok sendiri. Kita ni binasanya amalan kita sebab syok sendiri. Dan syok sendiri contoh ke orang, baik kita, kebaikan kita. Haba'an mansura, seperti debu bertebaran. Rugi ya hidup. Betul, rugi ya hidup. Itulah kita ni memuliakan Nabi SAW, beradab dengan Nabi. Nabi sebut, aku dah tak ada dah. Nabi kata, taraktu fikum amrai lan tadillu ma in tamassaktum kitab Allah wa itratih, atau kama qala wa fi riwayat wa sunnati Rasulillah SAW. Aku tinggal dua perkara, kamu takkan tersesat, kamu takkan terpesong. Dua perkara ni kalau kamu pegang dia, kamu akan selamat. Al-Quran dan keluarga aku, kata Nabi SAW. Wa fi riwayat sunnah Nabi SAW. Ni jaga adab, memuliakan Nabi SAW. Ini hak yang pertama. Ni ulang kaji dah, nak masuk bulan Maulid Nabi SAW. Ataupun kat boleh ni disebut dengan zikr Rasul, cerita tentang Rasul. Maknanya boleh, sebab bulan ni disebut dengan bulan kelahiran dan disebut juga dengan bulan kewafatan baginda Nabi SAW. Kalau kita tak cerita, tuan-tuan, anak kita tak kenal Rasulullah SAW. Kita ni, tok nyang, tok moyang kita pun dah tak ingat dah. Nama apa tok kamu? Ingat lagi. Saya Rohim bin Kamis bin Yub. Ingat lagi Yub. Atas pada Yub? Tak tahu, tak tahuan lah. Idris ke Yaqub lah, itu dah muskilah dah. Ni Nabi 1400 tahun. Kalau kita tak cerita, macam mana anak kita nak, cucu kita, generasi ke depan nak tunai hak Nabi, mencintai Nabi SAW. Kalau tak kenal, tak cinta, tuan-tuan. Kena cerita Nabi. Nabi nama apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Kilab bin Qusay bin Murad bin Ka'ab bin Nadar sampai Adnan, sampai Adnan, nasab Nabi 21 ni sampai Nabi Ismail alaihissalam. Nah, habaq kata kalau sebut Nabi ni, nama Nabi boleh sebut sampai teratur. Orang cinta, jaganya nasab Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, cinta yang teramat sangat.
Cinta yang teramat sangat, tuan-tuan. Sebab apa mereka cinta sangat dekat Rasulullah ni? Kata Anas bin Malik, dia kata, kami dalam hidup kami tak ada benda yang paling kami gembira melainkan Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang tu akan bersama dengan orang yang dia kasihi di akhirat nanti. Yang ni lah yang kami seronok sekali dalam hidup kami, apabila berdamping dengan Nabi SAW. Yang sedih dia apabila Nabi wafat. Gelap dunia ni. Nabi ni bawa cahaya, tuan-tuan. Bila bawa cahaya, bawa orang yang cinta dekat Nabi akan selamat, akan dapat seluruh dunia yang gelap. Hidup ni bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Hidup ni apabila cinta dekat Rasulullah SAW, Nabi kata orang yang cinta Allah dan Rasul pasti masuk syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun buat maksiat Rasulullah, walaupun buat maksiat, walaupun mencuri, walaupun berzina. Tu Nabi kata, Nabi confirm orang yang cinta je dekat Allah dan Rasul pasti masuk syurga. Ada orang tanya, Ustaz, cinta, bolehkah kita cinta melebihi Allah? Cinta Rasulullah ni melebihi Allah? Tak ada kaedah. Ustaz Umar Faruq dia kata, tak ada kaedah. Tak ada orang yang puja Nabi, puji Nabi, sebut Nabi, cinta dekat Nabi melebihi Allah. Sebab kalimah Allah dan Rasul ni sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah orang yang tak beriman dengan Rasulullah. Tak sah orang yang beriman dengan Rasulullah tak tinggi Allah. Mana sekali cinta Allah dan Rasul ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kata kamu cinta Allah, ikut Nabi SAW. Cinta dekat Nabi. Mana ikut Nabi ni hak Nabi yang ketiga. Yang kita kena, lepas kita cinta Nabi, kita kena ittiba', ikut baginda Nabi SAW. Jangan tinggal sunnah Nabi. Tuan-tuan masuk ni dah bertahun-tahun dah masuk Maulid, masuk bulan Rabiul Anwar ni bertahun-tahun dah. Kalau umur 60 tahun dah, 50, 60 tahun dah, 60 kali dah masuk. Tapi kecintaan kita, penambahan ittiba', ikut sunnah Nabi makin kurang. Bahkan orang berbangga dengan budaya barat akhir zaman ni. Orang tak berbangga dengan sunnah Nabi SAW. Bukti dia mana? Bukti dia banyak lagi yang kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Saya sebut dari segi pakaiannya, dari segi pendidikannya, dari segi perniagaannya, dari segi apa saja aspek, semuanya Nabi SAW tunjuk. Malam tadi ada orang panggil saya, Ustaz nak pergi main kenduri, nak buat kenduri kat dusun. Saya kata dusun, wow, Masya Allah, dekat Changlun. Dia ada pokok sawit, dia ada kolam, dia ada kandang lembu, kandang kambing. Masya Allah, hebat. Ada 4 ekar lebih nak buat kenduri kat dusun. Saya kata Masya Allah. Dia kata, Ustaz, tapi busuk sikit Ustaz, kambing, dia kata. Saya kata tu tarbiyah Nabi. Para anbiya semua ni ditarbiah mengembala kambing. Saya kata tak apa, busuk tu sikit je, hak yang wangi tu banyak lagi. Nah, abang kata, ya Allah, kata ittiba' Rasulullah. Dia kata, saya ni ayah ajak didik waktu kecil-kecil dulu bela kambing. Nak ajak, kata, hilangkan sifat takabur, sifat sombong. Tuan-tuan, bela kambing ni, tak, orang tu dia akan rendah diri, tuan-tuan. Antara ni sebab Nabi tunjuk semua sudut. Aspek apa Nabi tak? Nabi menego. Apabila Nabi menego, perniagaan Nabi ni berlipat kali ganda. Sepatutnya kita, kerajaan kita, negara Malaysia ni, bumi khazanah, pengeluaran padi banyak, pergi mana berah? Sampai tahfiz nak beli berah pun tak ada orang ni. Mahal apa tu? Kita ni zaman apa ni? Nak abang kata cabaran, tuan-tuan. Tak ikut Rasulullah, sebut je kerajaan Madani, cara Rasulullah, tapi tak ikut Rasulullah, jadi macam ni, hilang keberkatan. Habis rakyat susah. Saya tahfiz lagi terasa susah. Guru minta gaji awal. Padahal 24 bulan tu awal dah, tuan-tuan. Bukan 26, bukan 30, 24 bulan. Ustaz nak minta advance, Ustaz. Mahal barang lah ni. RM50 boleh beli berah, beli lep habis. Dia kata, mahal sungguh. Saya kata tu dia lah ujian kita akhir zaman. Apabila orang tak ikut sunnah Nabi SAW, orang tak ittiba' Rasulullah, orang tak mau mengaji, orang tak mau beramal dengan apa yang dia mengaji, orang tak mau
hidup untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman kita hidup, memang kita akan lalu fitnah yang sangat hebat. Tinggal dia tuan-tuan, iman kita akan selamat apabila kita berilmu, beradab, beramal, insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sebut dah semua ilmu. Malam Jumaat baca surah Kahfi, usima minad dajjal, selamat daripada fitnah dajjal. Nak kaya baca surah Waqiah, takkan papa miskin. Nak mati, nak selamat di alam barzakh, baca surah Al-Mulk. Al-Quran ni, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nampak kata orang beriman selamat. Tapi kalau orang tak beriman tak selamat hidup ni. Sebab dia jauh dengan ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang ketiga. Yang keempat dia mesti kena banyak hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti banyak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala mula dengan dia tuan-tuan. Allah mula dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni khatib selalu sebut hari Jumaat. Bahkan hari Jumaat baru ni cerita tentang zikrul Rasul. Cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau duduk majlis Rasulullah, tak ada nikmat yang paling seronok. Para sahabat ni, kerinduan mereka ni tak boleh berpisah dengan Nabi walaupun saat. Mulut ni sentiasa berselawat. Abu Bakar tak tahan. Kita duk baca khilafah, saya duk baca dekat Matayaq Fiqh Siyasah Khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karangan presiden kita. Tak tahan Abu Bakar ni. Pemerintahan dia 2 tahun kan. Tiap-tiap hari kata isteri dia, tengok dinding, tidur, tengok isteri. Bukan sebut nama bini dah, bukan sebut dunia dah. Sebut Muhammadah, Muhammadah, Muhammadah. Rindu yang teramat sangat. Allahu Akbar. Rindu mereka ni. Nabi tinggal para sahabat ni. Sahabat tak sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala an tak boleh azan tuan-tuan. Tak boleh azan dah sebab Nabi meninggal. Sayyidina Umar kata siapa kata Nabi wafat, aku bunuh dia. Oh dia tuan-tuan. Cinta yang mulut di bibir ni sentiasa selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang kata, ya Rasulullah, turun ayat ni, banyak mana aku nak kena selawat ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, ikut wa in zitta fa huwa khairul lak. Boleh 1/3 ya Rasulullah. Nabi kata kalau tambah lagi bagus. 1/2 Nabi kata lagi tambah lagi bagus. Kalau macam tu ya Rasulullah, aku nak selawat sepanjang hari. Kalau macam tu Nabi kata idzan yakfika Allah hammak wa yaghfir dhanbak. Kalau macam tu Allah Taala ampun segala dosa hang. Allah Taala kabul segala hajat hang. Allahu Akbar. Banyak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni makin jauh sebab apa tuan-tuan? Sebab mulut kita ni tak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana kita istiqamah setiap hari selawat kat Nabi. Tuan-tuan tahu dah, Imam Jazuli jumpa seorang budak sampai dia tulis kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab selawat. Kitab selawat dia tulis. Kes dia jumpa budak pergi satu perjalanan, sampai kat tengah jalan lapak ayak, cari telaga. Bila jumpa telaga, nak ambil ayak duduk bawah, tak ada cebok nak ambil, tak ada bekas nak ambil. Waktu duduk tunggu dia Imam Jazuli ni jalan merantau jauh. Duduk tunggu dekat situ, kok ada siapa lalu. Tiba-tiba ada seorang budak lalu. Budak tu tanya, "Hai pak cik, buat apa?" Dia kata, "Saya nak ambil ayak tak ada. Ayak duduk bawah. Nak ambil tak ada bekas nak ambil." Budak tu pi ludah tuan-tuan. Ludah ayak naik penuh, melimpah. Imam Jazuli terkejut budak tu. Imam Jazuli kata, "Apa amalan hang wahai budak? Sampai ayak melimpah. Hang buat apa?" Dia kata, wahai pak cik, aku ni selawat kat Nabi sehari 12,000 kali. 12,000 kali. Abu Hurairah 70,000 kali selawat kat Nabi SAW. Kita 100 kali pun ya Allah terpelak. Yang masalah kita duk bergaduh, selawat ni tak sahih. Duk kira bergaduh lah kali umat ni jauh dengan Nabi SAW. Saya takut betul akhir zaman ni. Memang pergaduhan khilafah, pergaduhan ikhtilaf, benda ikhtilaf ni bergaduh tak sudah. Sampailah kali umat yang rugi kita sebab tak selawat kat Nabi SAW.
Tuan-tuan, selawat paling pendek sallallahu ala Muhammad, selawat Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan, selawatlah banyak. Yang kau tahu tak selawat hak yang sahih, baru ni ada dalam grup kan, kata ustaz tak sahih. Betul tak sahih. Saya tak nafi. Dia kata yang sahih dia yang ni ustaz hadis. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahih, betul. Saya kata tu betul sahih. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat kan? Rasulullah ajak selawat kamilah. Rasulullah ajak selawat Ibrahimiyah. Kan? Yang selawat syifa, selawat tahlil, selawat tu baru ni, selawat asyghal, selawat Allah adrikni, selawat nariyah, selawat tafrijah. Selawat tu semua sirah, bukan calang-calang yang riwayat. Cucu Nabi SAW, Ja'far As-Sadiq, Imam Syafi'i, tu yang kita nak baca tahlil tu. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika habibillah tu, Syamsi Duha, Badri Duja kan. Hak tu selawat Imam Syafi'i. Tuan-tuan, saya duduk majlis tu waktu khatam hadis, tok guru saya baca selawat tu, dia kata siapa-siapa yang baca selawat Imam Syafi'i ni, ilmu tu melekat lama, tahan lama, bahkan ada kekuatan untuk amal. Sebab Imam Syafi'i ni ilmu dia bukan, kan dia dapat teguran dari bapak perompak. Dia kata al-ilmu fis sudur la fis sutur. Dia kata al-ilmu bukan, al-ilmu fis sutur la, ilmu ni bukan duduk kat tulisan, kat catatan, tapi duduk kat hati. Kena buah tu lah Imam Syafi'i. Terus tak ada dalam kitab, semua duduk dalam kepala. Duduk dalam hati Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab kekuatan amal. Apabila kita ni ada kekuatan amal, tuan-tuan, kita belajar sikit, kita amal, insya-Allah kita selamat di dunia ni. Tu kata selawat kat Nabi SAW. Tuan-tuan, selawatlah apa pun, sirah macam mana pun. Saya jemput semua pergi dekat tahfiz saya 29 hari bulan ni, buat zikrul Rasul. Buat zikrul Rasul ni kita nak baca selawat. Ada nak baca selawat asyghal 80 kali. Minta berlindung daripada orang yang zalim. Hak yang UNSC buat lagu tu, selawat Nabi SAW. Saja saya suka selawat Anwar. Tahun lepas saya buat selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Waktu saya mengaji, waktu duduk sekolah rendah dulu ni, waktu mamu duduk, waktu mamu pergi sekolah, dengarlah budak-budak duduk selawat tu sebelum maghrib. Kalau mamu ingatlah, selawat tu dari kecil duduk baca. Mai pok yang menyesatkan kata mudah, kata sesat selawat tu. Allahu akbar. Pada budak ni, tuan-tuan, Nabi SAW kata, alimu auladakum salasata khisal, ajak anak-anak kamu 3 perkara. Hubbun Nabi, cinta dekat Nabi. Nak cinta macam mana? Kalau kita tak ajak selawat, banyak selawat, tak ajak kenal Nabi, tak baca sirah Nabi, tak baca syama'il Nabi, tak tahu akhlak Nabi, tak tahu rupa Nabi, namanya cinta mana? Tu yang Nabi kata, ajak anak cinta kat aku dengan banyak selawat. Antaranya selawat ni hak Nabi SAW. Dan kita ni kalau duduk dalam majlis selawat, tuan-tuan, seronok sekali. Amalan saya nak beritahu, tuan-tuan, saya suka sangat antara mengaji Al-Quran, mengaji hadis. Saya suka mengaji hadis. Sebab apa, tuan-tuan? Tenang, suka selawat. Tak ada majlis selawat ni, tak ada kata ke orang. Tapi kalau dia kata tu, kena betul kat kita. Sebab apa Nabi tak buat macam tu. Nampak betul, kita pun rajin selawat. Sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat. Tuan-tuan, Nabi sebut orang yang bakhil sekali adalah orang apabila dengar nama aku, dia tak selawat kat aku. Orang ni Nabi kata tak layak dapat syafaat aku di akhirat. 3 golongan yang tak layak dapat syafaat. Apabila sebut nama Nabi SAW, dia tak sebut SAW. Tak layak dapat syafaat aku, Nabi kata. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang menderhakai mak ayah. Orang yang menderhakai mak ayah, Nabi tak bagi syafaat dia di akhirat. Nampak kata, tuan-tuan, kita ni kalau tersilap dengan mak ayah, tuan-tuan, kita minta taubat lah, minta ampun. Imam Qurtubi kata, kalau lah mak ayah kita dah meninggal dah sekalipun, kita istighfar, kita main kuliah ni niat untuk mereka, pahala. Dikira kita ni anak soleh, tuan-tuan. Anak soleh tu kata tak rugi orang yang banyak niat kebaikan. Tak rugi. Kata Imam Abdullah Al-Haddad,
Apabila kita ni banyak niat kebaikan untuk mak ayah kita, tuan-tuan, manfaat untuk kita, kita mendapat, kita ni dicok anak soleh, dan mak ayah kita pun duduk sana seronok dapat kiriman pahala doa daripada anak yang soleh. Allahu Akbar. Ni yang kedua. Yang ketiga dia siapa dia? Orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak dayak dapat syafaat. Dan kita ni syukur sangat, kita ni umat pilihan, tuan-tuan. Kita ni umat pilihan sebab jadi umat Nabi SAW, dan kita beriman pada Allah dan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi tahu kita ni umat yang lemah. Kita ni umat akhir zaman ni, 6 keistimewaan untuk umat ni Nabi sebut. Yang pertama dia, umat ni dalam keadaan umur pendek-pendek. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia tak mau dosa banyak, tak bawa dosa yang banyak. Allahu Akbar. Sayangnya Nabi Allah dekat umat ni. Kalau umur 60 wa 70 tu selalu macam tu lah yang Nabi sebut. Tapi waktu akhir zaman ni tak sampai pun 20-30 mati lah. Naik motor accident tak berhenti dah ni kan. Nak habaq kata mutu tu mautun kan, mati. Kalau tak baca doa mati lah. Siap lah. Kena baca doa. Naik kenderaan ni kena, jangan tinggal baca doa. Dan waktu ni dah kita nak tambah sunnah Nabi, antaranya baca doa. Buang baju baca doa, masuk rumah baca doa, duduk buat naik kenderaan baca doa, baca bismillahirrahmanirrahim, dapat rahmat dah. Cukup dah. Nak baca doa yang panjang tak ingat. Dalam kitab Al-Azkar sebut doa panjang-panjang 1000 lebih doa. Takut kita tak terhafal, tak terbaca. Tapi cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan tuan-tuan buat benda haram pula. Isap okok bismillahirrahmanirrahim. Murtad tu tuan. Bermain nama Allah. Na'udzubillah min zalik. Jangan main-main. Isap okok mana dalil kata hukum dia halal, harus? Tak ada. Hukum dia makruh dan haram je. Yang berat dia haram. Nak habaq kata bismillahirrahmanirrahim, la yarawnahu syaitan. Nabi kata siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, buka baju, pakai baju, syaitan dan jin tak boleh tengok muka badan kita. Tu pun besar rahmat lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kama qal, Nabi sebut. Adalah doa-doa lagi yang panjang-panjang, tapi kita tak terhafal, tak terbaca pula tu. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Nak habaq kata orang ni, umat terpilih. Sebab apa? Umat pendek-pendek umur. Keistimewaan umat ni. Yang kedua, dia umat ni kecil-kecil. Umat terdahulu tinggi pokok nyok, tuan. Nabi Musa tinggi pokok nyok. Kaum Bani Israel tinggi-tinggi. Mai umat Nabi kecil-kecil. Tuan-tuan tahu sebab apa kecil-kecil? Sebab korangnya nak bagi nafkah. Kita ni tak beban dengan nafkah. Kalau lah besar makan banyak mana nak bagi cukup. Makan tu kena banyak lah. Tu makan zahir, makan batin pula. Allahu Akbar. Kalau kawan saya cerita dia kahwin orang Arab 5 kali sehari. Masya Allah. Tu kata makanan orang Arab ni, dia makan seekor ayam. Kita satu sepaha tu cukup dah. Dia pun seekor ayam makan. Allahu Akbar. Nak habaq kata saya pergi Mekah betul. Dia pun jamu kita talab, tengok ayam tu dia golek-golek seekor. Allahu Akbar. Ingat tak habis? Tapi duk makan kata Arab ni habis kan. Kita tengok rumah makan laju, kita pun laju juga. Tu umat keistimewaan umat ni. Yang ketiga dia umat ni apa dia? Umat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah lah dia umur pendek, kecil pula. Lepas tu Nabi SAW dalam hadis kata, umat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mati tak duduk lama dalam kubur, sat aja. Sebab dia lahir, dia duduk ujung-ujung. Umat terdahulu lama dalam kubur, kita sat dalam kubur. Sat lagi kalau orang tu beriman, bertakwa, lagi cepat. Seperti duduk dalam Allah, macam malam pengantin baru, duduk main dengan pengantin. Tengok tiup dah segala-gala, kiamat dah. Nak habaq kata tu dia, sat je. Umat keistimewaan umat ni. Lagi umat ni keistimewaan apa dah? Dia hidup akhir tapi masuk syurga awal. Yang terawal masuk syurga. Allahu Akbar. Ni nikmat yang paling besar, tuan. Nikmat yang paling besar pula, kita ni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Syurga ni Allah Ta'ala buat untuk Nabi kita. Dan kita ni yang pertama masuk syurga selepas umat-umat lain. Banyak lagi keistimewaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut kata tuan-tuan, banyakkan selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup 4 hak ni, tuan-tuan. Tuan-tuan amal masuk bulan Maulid ni,
ingat balik 4 perkara ni menyebabkan akhlak kita makin baik, makin baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Akhlak baik ni siapa dia? Orang yang nak untuk akhirat, orang yang untuk akhirat, orang yang ingat Allah, orang yang ingat akhirat. Ni yang akan ikut akhlak yang baik ni. Akhlak siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bisa dengar tak cerita kalau kita tengok dalam keluarga, Nabi kata khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku ni kalau nak tengok orang baik, tengoklah baik di kalangan keluarga kamu. Nabi ulang, keluarga kamu. Akulah orang yang paling baik, Nabi kata. Tuan-tuan tahu tak, satu hari Nabi balik dari perjalanan musafir, balik rumah Sayyidina Aisyah ni selalu hidang ayak kat Nabi. Apabila Nabi minum, Nabi akan tinggal sikit dekat Aisyah radhiyallahu anha. Apabila tinggal sikit, Aisyah akan minum, ambil berkat. Kan? Kita ni tak tinggal dah. Dan kalau tinggal pun tak ambil berkat, abang ni tak habis minum. Kan? Tak macam sunnah Nabi. Ni boleh praktikal. Dan Nabi ni, Aisyah dia akan minum tak mana mulut Nabi. Macam tu Nabi akan minum tak mana mulut Aisyah. Nak habaq kata cinta. Lepas tu balik musafir tu Nabi minum. Nabi minum dalam keadaan lambat. Tapi tak berhenti. Aisyah kata, aku pelik awak Rasulullah tak tinggal kat aku. Selalunya Rasulullah akan tinggal ayak kat aku. Hari ni Rasulullah tak tinggal ayak kat aku. Dia lepas minum, dia tengok Nabi baru minum, alhamdulillah. Dia pun ambil cawan yang ada sikit macam ni, ada sikit wakil sebenarnya. Dia minum, ya Allah, rasa masin, tuan-tuan. Rupa-rupanya Nabi tak bagi dia minum. Sebab apa? Dia buat ayak, dia buat garam, tuan-tuan. Kalau kita buat garam, haram jadah tu. Kan? Nabi tak sebut macam tu, tak mengeluh, tak kata apa. Bahkan Nabi tak bagi kat dia. Aisyah jumpa Rasulullah, maafkan aku. Tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dengan keluarga, dengan orang kapiak. Tadi saya dengar radio Akim. Orang kapiak kan ada budak, ada seorang makcik tanya, "Ustaz, anak saya ni kalau pergi sekolah suka makan dengan orang kapiak. Makan bersama orang kapiak." "Oh, Ustaz tu kata bagus. Kalau saya ada, saya nak bagi tambah lagi. Bagus budak ni." Dia kata pada Nabi, tengok Nabi baik dengan orang Yahudi, seorang makcik tua Yahudi. Sampai Nabi wafat, makcik itulah kali masuk Islam sebab Sayyidina Abu Bakar suap tak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suap. Allahu akbar, hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ni tuan-tuan, Nabi kata orang yang akhlak baik ni memberatkan neraca timbangan. Tuan-tuan, akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Iman yang sempurna, akhlak baik. Akhlak sama dia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Macam tu juga cucu dia. Macam mana Hasan dan Husain, Fatimah radhiyallahu anha, anak dia. Semuanya akhlak ni kalau cerita tak habis, tuan-tuan. Banyak suruh cerita. Orang buat jahat dengan Nabi. Orang nama apa? Habab bin Aswad buat jahat dengan Nabi. Orang buat jahat, dia waktu tu sebelum futuhat Mekah, Nabi nak letak nama dia senarai yang boleh bunuh. Nabi letak nama dia senarai yang boleh bunuh. Tapi tuan-tuan, apabila Nabi buka kota Mekah, dia ni lari sembunyi, tuan-tuan. Apabila lari sembunyi, Nabi kata apa dia? Izhabu wa antumut tulaqa. Hari ni aku bebas semua. Boleh pergi, hampa nak pergi mana-mana pun. Nabi tak marah, tuan-tuan. Terkejut orang. Ni ke panggil Muhammad yang kita buat nanya kat dia. Habab bin Aswad ni, tuan-tuan dia buat apa dekat anak Nabi? Sayyidina Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi, duduk atas tunggangan kuda. Dia tarik anak sampai terguguk Zainab radhiyallahu anha. Marah Nabi. Tapi Nabi boleh maafkan orang yang buat jahat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tak ada akhlak paling mulia, tuan-tuan, melainkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup dekat dengan malam ni, tak payah baca kitab malam ni. Malam ni sebab sempena dengan Maulidur Rasul, sempena dengan Zikrul Rasul. Tuan-tuan kempen lah. Saya nak cari berah, tuan-tuan. Berah tak ada nak buat kenduri ni. 29 hari bulan ni. Nak mula daripada pagi lepas subuh. Majlis lepas subuh. Zikrul Rasul bermula lepas subuh. Subuh baca Yasin, lepas tu kita akan baca Zikrul Rasul. Adalah
tak sebut dah tausiah-tausiah tu, sebab kita buat cara selawat kan. Lepas tu ada sikit sulam dengan qasidah. Habis lepas tu doa, lepas tu sembelih lembu. Seekor lembu tuan-tuan. Lembu besar tuan. Saya niat sekali akikah anak saya. Sempena dengan Maulid Nabi dan akikah. Saya jemput semua. Saya tanya tukang masak tadi. Tukang masak, berah dah? Dia kata, berah tak ada Ustaz. Ni nak buat masak ni, kenduri ni berapa kilo agak-agak cukup. Dia kata kurang 20 kampik Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Boleh bagi berah. Tuan-tuan bagi berah. Mahat Taufik nak pergi beli berah payah lah ni. Tak jual. Hak yang mahal pun tak jual. Hak yang murah telah lah. Susah betul tuan-tuan. Makna kita duduk fasa-fasa mencabar. Tuan, doalah moga-moga dengan ada rakaman ni, insya-Allah abang kita ni bagus. Dia tak nombor akaun, tak nombor akaun Mahat kan. Untuk boleh kurang sikit bebanan, tekanan. Jemputlah semua, saya jemput semua. Hadirin hadirat yang ikut live, yang mai kuliah malam ni semua jemput pi. Tak boleh pi pagi, pi tengah hari. Tak boleh pi tengah hari, pi petang. Tak boleh pi petang, pi malam. Sebab kenduri itu sampai habis. Malam pun tuan-tuan pi, takkan saya tak jamu tuan-tuan. Kurang-kurangnya kurma mesti ada tuan-tuan. Sebab kurma ni Nabi kata takkan miskin orang ada kurma. Dan saya yakin sungguh Nabi SAW sebut, tuan-tuan kat rumah beli kurma, letak saja tak apa. Memanglah kita makan kurma ni ghalib dia bulan Ramadan. Tapi Nabi kata takkan miskin orang yang ada kurma dalam rumah dia. Jadi kita tak ambil berkat Nabi SAW. Cukup dekat tu saya rasa malam ni. Terima kasih semua yang hadir. Wabil khusus yang untuk Taman Jadi, dan jemput semua nanti mewakilkan untuk semua karya mai kenduri insya-Allah. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu amalan tuan-tuan, syajaratun nuqud, pokok duit. Pokok duit tuan-tuan, macam seolah-olah pokok duit ni macam Syed Mukhtar tu, kaya. Siapa yang amal ni ba'da Isya 400 kali selawat kat Nabi SAW. Salawat dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 400 kali. Cuba amal tuan-tuan. Yang ni saya dapat ijazah daripada Habaib, Amai Habaib yang ijazah kat saya. Tuan-tuan kalau nak sanad ni, saya boleh bagi kitab dia. Ada kitab dia. Ni selawat. Tuan-tuan nak amal selawat Ibrahimiyah pun silakan, waktu sahih. Ni selawat ni tuan-tuan cuba buat 400 kali ba'da Isya, sebelum tidur malam. 400 kali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu oleh saya untuk tuan-tuan. Nanti kita akan baca selawat Ashril, insya-Allah. Jemput semua.